Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 11 yang ahlinya terdiri daripada Syahrul Nizam bin Abdullah, Khairul Arif bin Hasrin, Muhammad Zulfahmi bin Jainin, Syazrin bin Irmawansah dan Salman bin M. Nasir. Kami akan membentangkan topik yang bertajuk hak wanita terhadap harta sepencarian mengikut hukum Islam dalam aspek uruf dan maslahah. Assalamualaikum, kami dari kumpulan 11 akan membentangkan topik yang berkaitan dengan hak wanita terhadap harta pencarian mengikut hukum Islam dalam aspek uruf dan juga maslahah. Sebagai pendahuluan, harta pencarian dapat kita fahami sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan bagi pasangan suami isteri, hasil daripada sumber usaha masing-masing. Apa yang membolehkan harta pencarian dituntut ataupun dibahagikan ialah kerana faktor pasangan suami isteri yang terlibat dengan penceraian, kematian ataupun suami berkahwin dengan yang lain dan bersifat tidak adil. Dalam kajian ini, kumpulan kami akan memfokuskan tentang hak wanita terhadap harta pencarian mengikut dua sumber ilmu dalam usul fiqh, iaitu huruf dan juga maslahah. Assalamualaikum, nama saya Salman. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang uruf dan maslahah. Apa itu uruf? Perkataan uruf dalam bahasa Arab bermaksud adat kebiasaan. Dari segi bahasa, perkataan uruf berasal daripada perkataan arafa atau ya'rufu yang sering digunakan untuk bermaksud al-ma'ruf atau sesuatu yang diketahui. Ia juga didefinisikan sama ada sesuatu yang dipandang bagus dan boleh dikenali oleh minda yang sihat serta diperhatikan oleh orang lain. Menurut Abdul Karim Zaidah, beliau menyatakan bahawa sesuatu itu bukan lagi asing bagi sesebuah masyarakat kerana ia telah sebati dalam hidup mereka melalui kata-kata dan tindakan mereka serta dikira adalah benar. Terdapat beberapa jenis uruf. Yang pertama ialah uruf sahih. Uruf sahih merujuk kepada perkara yang menjadi kebiasaan manusia dan tidak mendatangkan sebarang kemudaratan. Sebagai contoh, semasa zaman jahiliyah, terdapat frasa seperti al-salam yang merujuk kepada menjual produk dengan menerima bayaran terlebih dahulu dan kemudian barangan. Yang kedua ialah uruf fasid. Uruf fasid merupakan suatu perkara yang menjadi kebiasaan bagi ramai orang walaupun ia bertentangan dengan syarak. Sebagai contoh, peminjam membuat pinjaman yang berunsurkan riba daripada bank ataupun individu. Yang ketiga ialah uruf amali. Uruf amali merupakan perkara yang berkaitan dengan perbuatan atau amalan yang telah menjadi kebiasaan manusia dan orang ramai. Sebagai contoh, amalan jual beli yang dilakukan dengan keadaan berunjuk tanpa ada sigha ijab dan qabul. Hal ini menunjukkan bahawa perbuatan berunjuk-unjuk tanpa sigha ijab dan kabul adalah dibenarkan oleh syarak kerana merupakan suatu perkara yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat ialah uruf kauli. Uruf kauli merujuk kepada perkataan-perkataan yang menjadi kebiasaan untuk maksud tertentu yang berlainan dengan maksud asal perkataan tersebut. Sebagai contoh, perkataan al-laham iaitu daging yang pada uruf adalah segala jenis daging kecuali daging ikan. Akan tetapi, maksud asalnya juga merupakan daging. Yang kelima ialah uruf al-am. Uruf al-am merupakan perbuatan atau perkataan yang menjadi kebiasaan bagi seluruh masyarakat di semua negara-negara Islam, tidak kira baru atau lama. Selain itu, uruf al-am juga merupakan suatu perkara yang sering diamalkan oleh seluruh umat Islam. Sebagai contoh, lafaz talak
yang digunakan untuk perceraian oleh umat Islam. Dan yang terakhir ialah uruf al-khas. Uruf al-khas merupakan perbuatan atau perkataan yang hanya menjadi kebiasaan bagi negara tertentu atau golongan tertentu. Sebagai contoh, uruf di Iraq yang membahagikan mas kawin kepada tangguh dan segera. Seterusnya ialah maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah bermaksud manfaat sama ada dari segi sebutan ataupun makna. Maslahah juga bermaksud sesuatu perbuatan yang mendatangkan faedah. Dari segi istilah pula, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh. Namun, semua makna tersebut memiliki isi-isi yang sama. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali yang mengemukakan pendapatnya bahawa maslahah merupakan mengambil kesempatan dan menolak kemudaratan untuk menjaga matlamat syarak. Ulama fiqh mengusulkan beberapa pembahagian maslahah jika dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari segi mutu dan kepentingan manfaatnya, para ulama fiqh membahagikannya kepada 3 jenis. Yang pertama, maslahah muktabarah. Maslahah muktabarah merupakan maslahah yang diperjuangkan oleh syariat, yang mana syariat menegakkan hukum dengan menjadikan maslahah ini sebagai illat ataupun sebab. Sebagai contoh, hifzul ir, yaitu menjaga nama baik, digunakan sebagai maslahah dalam larangan tuduhan zina. Yang kedua ialah maslahah mulgha. Maslahah mulgha merupakan perkara yang boleh dianggap oleh seseorang sebagai suatu maslahah, akan tetapi syariat tidak menganggapnya. Dalam pada itu, terdapat dalil yang jelas terhadap maslahah tersebut. Sebagai contoh, masalah yang diperolehi apabila seseorang meminum alkohol. Bagi peminum, mungkin berpendapat bahawa mereka mendapat maslahah dalam bentuk perasaan baik dan tenang ketika meminum minuman keras. Namun, syariat tegas menolak masalah seperti ini. Dan yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah yang tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh syariat ketika memutuskan hukum atas sesuatu dan tidak menolaknya. Sebagai contoh, hukum pembukuan Al-Quran yang mana tiada ayat dan hadis yang memberikan perintah ataupun larangan pembukuan Al-Quran. Namun, pembukuan Al-Quran itu sangat bermanfaat. Seterusnya, dari segi kualiti, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah telah membahagikan maslahah kepada 3 jenis, yaitu yang pertama, al-maslahah ad-daruriyah, yang merujuk kepada manfaat yang berkaitan dengan keperluan asas manusia di dunia maupun di akhirat. Manfaat ini dikenali sebagai pemeliharaan al-masali al-khams, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang kedua ialah al-maslahah al-hajiyah, yang merujuk kepada faedah yang penting dalam menyempurnakan faedah utama atau asas yang merangkumi aspek lain dalam konteks mengekalkan dan mengutamakan keperluan asas manusia. Dan yang terakhir ialah al-maslahah al-tahsiniyah, yang merujuk kepada faedah yang lengkap berbentuk fleksibiliti yang dapat memberikan keselesaan. Seterusnya, kita beralih kepada harta sepencarian. Apa itu harta sepencarian? Harta sepencarian merupakan harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan seorang suami dengan istrinya. Harta sepencarian juga merupakan instrumen bagi pembahagian harta suami istri sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka di dalam sesebuah perkahwinan. Harta sepencarian terbahagi kepada 2, yaitu harta yang tergolong sebagai harta sepencarian dan harta yang tidak tergolong sebagai harta sepencarian.
Harta yang tergolong sebagai harta sepencarian ialah harta ahli. Harta ahli merujuk kepada harta yang bukan dalam bentuk tanah ataupun rumah. Sebagai contoh, wang tunai, saham, kereta, simpanan dan barang kemas. Harta tak ahli pula merujuk kepada sebarang bentuk hartanah. Sebagai contoh, rumah dan tanah di mana aset-aset dan modal yang dihasilkan atas hasil carian dan perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. Harta yang tidak tergolong sebagai harta pencarian pula ialah harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing sebelum menjadi pasangan suami isteri. Yang kedua, harta pusaka yang masing-masing diterima daripada ahli keluarga sendiri. Dan yang terakhir, harta yang masing-masing terima untuk diri sendiri seperti hadiah, hibah dan derma. Seterusnya, kita pergi ke tajuk penentuan kadar harta sepencarian. Terdapat dua kaedah untuk menentukan kadar harta sepencarian. Yang pertama, kaedah suluh. Kaedah suluh ialah suatu majlis perbincangan yang bersifat formal dan dipimpin oleh pihak mahkamah. Kaedah suluh tidak perlu melalui proses pembicaraan biasa yang mengambil masa yang lama serta kos yang tinggi. Ianya mula diguna pakai dalam kebanyakan kes adalah untuk mencegah permusuhan antara kaum kerabat daripada berpanjangan. Hadis daripada Nabi SAW yang bermaksud perdamaian antara orang-orang Islam diharuskan kecuali perdamaian yang mengharamkan apa yang telah halal atau menghalalkan apa yang telah haram. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaedah yang kedua ialah pembahagian harta sepencarian. Cara ini adalah tertakluk pada keputusan mahkamah setelah dibuktikan bahawa pihak penuntut mempunyai sebahagian hak ke atas harta sepencarian. Kebanyakan kes tuntutan kadar harta sepencarian yang diputuskan di mahkamah syariah adalah di antara separuh, 2/3 dan 1/3. Pihak mahkamah meneliti pada sumbangan yang diberikan oleh si isteri sama ada langsung atau tidak langsung sepanjang tempoh perkahwinan. Assalamualaikum, saya Syazrin. Seterusnya saya akan berkongsi tentang langkah-langkah bagi menuntut harta sepencarian, antaranya melalui proses di mahkamah syariah dengan merujuk enakmen atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam mengikut negeri masing-masing. Untuk menuntut harta tersebut, penuntut perlu membawa bersama-sama bukti iaitu dokumen sokongan atas sumbangannya dan 2 orang saksi. 2 orang saksi tersebut perlulah 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan yang matang dan akil balik. Apakah itu sumbangan langsung? Sumbangan langsung ialah sumbangan berbentuk perkongsian modal dan bantuan keuangan untuk mendapatkan sesuatu harta. Contohnya, isteri membantu dalam pembelian harta seperti rumah, tanah atau saham dengan memberi sejumlah wang kepada suami. Sumbangan dalam bentuk tenaga seperti isteri membantu dalam mengusahakan tanah atau perniagaan juga dalam kategori sumbangan langsung. Manakala sumbangan tidak langsung seperti contoh isteri tidak bekerja tetapi sangat bagus dalam menguruskan hal-hal rumah tangga sehingga suami berasa tenang serta berjaya dalam pekerjaan. Contoh yang lain dalam sumbangan tidak langsung ialah isteri berasal dari keluarga yang berpengaruh dan dikenali ramai yang menyebabkan suami berjaya dalam perniagaannya, seterusnya mampu mengumpulkan aset-aset atau harta-harta semasa perkahwinan. Terdapat beberapa hak isteri yang menjadi tanggungjawab suami sama ada mereka masih bersama maupun telah bercerai. Ketika masih bersama, suami mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal yang berasingan daripada keluarga si isteri maupun suami. Selain itu, isteri juga berhak mendapatkan keperluan asas yang
yang mencukupi, bukan sahaja dari segi pakaian, juga makanan dan minuman. Suami perlu memastikan isteri menerima didikan dan bimbingan agama agar rumah tangga sentiasa harmoni. Manakala bagi isteri yang telah diceraikan, mereka juga mempunyai hak terhadap harta suaminya. Apabila seorang wanita itu diceraikan secara talak bain dalam keadaan dia hamil, wanita tersebut berhak untuk menerima nafkah sehingga bayi itu lahir. Sekiranya wanita itu tidak hamil, dia tidak berhak menerima sebarang nafkah daripada bekas suami kerana statusnya telah berubah menjadi perempuan asing yang juga dikenali sebagai ajnabiyah bagi lelaki itu. Perempuan yang diceraikan juga boleh menuntut hak harta mut'ah yang juga dikenali sebagai sagu hati. Bekas isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi boleh menerima bayaran daripada bekas suami sebagai tanda penghormatan maupun penghargaan kepada wanita itu memulakan hidup baru selepas bercerai. Bukan itu sahaja, bekas isteri juga mempunyai hak terhadap mas kahwin yang dinamakan mahar. Isteri akan mendapat keseluruhan jika bercerai selepas disetubuhi dan setelah menamakan mas kahwin tersebut semasa akad nikah. Hak ini sepenuhnya adalah milik bekas isteri dan suami tidak dibenarkan mengambil apa-apa daripadanya kecuali dengan izin bekas isteri. Bagi wanita yang diceraikan secara raj'i, di mana suami boleh rujuk kembali tanpa akad nikah, wanita yang diceraikan berhak menerima harta pusaka apabila si suami meninggal. Bahagian harta yang akan diterima wanita ini adalah tetap dan tersendiri yang tidak boleh untuk ditawar maupun dikurangkan jumlah tanpa persetujuan dari dirinya sendiri. Wanita yang diceraikan dalam tempoh penyusuan pula berhak untuk menerima hak bayaran upah menyusukan sehingga tempoh tersebut tamat atau sehingga anaknya tidak lagi menyusu. Wanita yang diceraikan juga mempunyai hak kewangan terhadap tanggungan suami secara penuh sebagai contoh hutang harta tanah dan pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syahrul Nizam bin Abdullah. Saya akan membentangkan majlis fatwa mengenai hak sepencarian. Okey, yang pertama ialah muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan. Mereka menetapkan bahawa apa-apa yang diberikan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya secara sah atau melalui pengiktirafan dari pemberi adalah harta milik si penerima. Okey, sebagai contoh, si isteri menghadiahkan sebuah kereta kepada suaminya, maka si suami mampu untuk menjadikan kereta tersebut haknya. Demikian juga jika si suami menghadiahkan seutas rantai kepada si isteri, maka si isteri mempunyai hak ke atas rantai tersebut. Yang kedua ialah rumah dan perabotnya pada asal adalah milik si suami kecuali ada bukti bahawa dia telah memberikannya kepada isteri. Okey, sebagai contoh, rumah dan perabot ialah milik si suami. Namun jika wujud bukti bahawa si suami telah memberikan perkara tersebut kepada isterinya, maka si isteri mempunyai hak untuk menuntut ataupun hak ke atas perkara tersebut. Yang ketiga ialah mas kahwin, pakaian dan nafkah pada asalnya ialah milik si isteri dan si suami tidak mempunyai apa-apa hak ke atas tiga perkara tersebut. Yang kedua ialah jemaah ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu menetapkan bahawa tuntutan harta sepencarian oleh pasangan yang masih hidup seperti isteri meminta hak harta ini dari suaminya adalah dibolehkan, sama ada tuntutan ini adalah kerana penceraian ataupun kematian. Okey, jika si isteri bercerai ataupun
suaminya mati, maka si isteri mempunyai apa-apa hak ataupun si isteri mempunyai hak ke atas harta-harta yang telah diusahakan oleh mereka berdua. Dia boleh menuntutnya. Okey, yang kedua pula ialah tuntutan harta sepencarian oleh pewaris pasangan, iaitu isteri yang telah meninggal, seperti anak-anak atau pewaris lain yang menuntut dari suami adalah boleh, sama ada tuntutan ini disebabkan penceraian ataupun kematian. Di sini kita dapat lihat bahawa bukan si isteri sahaja, namun anak-anak ataupun pewaris lain yang mempunyai talian darah dengan si isteri mempunyai hak untuk menuntut apa-apa harta daripada perkahwinan tersebut, sama ada disebabkan oleh penceraian ataupun kematian. Okey, yang seterusnya ialah jumlah tuntutan untuk hak harta ini oleh si mati atau pewarisnya adalah bergantung kepada keputusan mahkamah syariah. Di sini kita dapat lihat bahawa hak untuk membahagikan harta-harta tersebut terletak ke atas keputusan mahkamah syariah. Mereka tidak mempunyai ataupun siapa-siapa tidak mempunyai kuasa yang mutlak untuk membahagikan harta-harta tersebut selain mahkamah syariah. Okey, yang ketiga pula ialah Majlis Fatwa Negeri Perlis. Mereka menetapkan bahawa harta yang diperolehi daripada kedua-dua pasangan termasuk anak-anak yang terlibat dalam perolehan harta, pembahagian harta tersebut adalah berdasarkan jumlah sumbangan dan penyertaan pasangan dalam perolehan harta. Okey, sebagai contoh, jika si isteri tidak bekerja dan si suami bekerja, maka si suami mempunyai hak yang lebih banyak berbanding si isteri ke atas harta sepencarian mereka. Begitu juga sebaliknya, jika si isteri bekerja dan si suami tidak bekerja, maka si isteri mempunyai hak yang lebih besar berbanding si suami dalam harta sepencarian mereka. Okey, yang seterusnya ialah Majlis Fatwa Negeri Selangor. Mereka menetapkan bahawa harta sepencarian selepas kematian seorang daripada pasangan dalam undang-undang perkahwinan di negeri Selangor boleh dibahagikan kepada suami atau isteri sebelum mengagikan harta warisan dan selepas membayar hutang si mati. Okay. Dalam hal ini kita dapat lihat bahawa mana-mana pihak, si isteri ataupun si suami mempunyai hak ke atas ataupun mempunyai hak untuk menuntut harta sepencarian mereka. Namun sebelum itu mereka perlulah melangsaikan apa-apa hutang si isteri ataupun si suami jika perpisahan itu disebabkan oleh kematian. Jika si suami mati, maka si isteri perlulah melangsaikan apa-apa hutang si suami sebelum mengambil haknya. Dan begitu juga sebaliknya, jika si isteri yang meninggal, maka si suami perlulah melangsaikan semua hutang-hutang si isteri sebelum menuntut haknya daripada harta tersebut. Yang kedua ialah pembahagian harta sepencarian mestilah berdasarkan jumlah sumbangan dari kedua-dua pasangan, sama ada langsung ataupun tidak langsung. Okey, seperti yang saya cakap tadi, kadar yang boleh dituntut oleh si isteri ataupun si suami adalah berdasarkan sebanyak mana yang mereka sumbangkan ke atas harta tersebut. Jika si suami menyumbang lebih banyak, maka dia mempunyai hak yang lebih besar berbanding si isteri. Jika si isteri pula yang menyumbang lebih besar, maka si isteri mempunyai hak yang lebih daripada si suami. Yang ketiga pula ialah pembahagian harta sepencarian adalah melalui perintah mahkamah. Di sini kita dapat lihat bahawa pihak mahkamah mempunyai kuasa untuk mengagihkan hak sepencarian kepada si suami dan juga si isteri. Seterusnya, kita beralih kepada isu-isu atau permasalahan berkaitan hak harta sepencarian. Yang pertama,
bekas isteri menuntut hak harta sepencarian walaupun tidak bekerja. Menurut perbincangan kita yang lepas, bekas isteri berhak menuntut harta sepencarian kerana sumbangan isteri dalam tempoh perkahwinan dapat dikategorikan kepada dua perkara, iaitu sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Contohnya dalam kes Nur Hayati binti Yusof melawan Ahmad Shah bin Ahmad Tabrani. Secara ringkasnya, Nur Hayati yakni perayu telah memohon kepada Mahkamah Rayuan kerana tidak puas hati kerana keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menolak permohonannya. Setelah itu, Mahkamah Rayuan telah mengambil kira sumbangan diberikan oleh perayu yang telah memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga serta kebajikan anak-anak. Perayu telah menerima hak untuk mendapat 1/3 daripada nilai harta tidak alih seperti rumah teras yang dianggap sebagai harta sepencarian. Oleh hal yang demikian, kaum wanita atau suri rumah yang tidak bekerja seharusnya mengambil berat tentang hak mereka ke atas harta sepencarian agar dapat menjamin keadilan bagi kedua-dua belah pihak. Yang kedua, takat sumbangan harta sepencarian apabila berlaku kematian. Pembahagian harta sepencarian kepada suami atau isteri adalah di bawah kuasa mahkamah. Sebagai contoh, dalam kes mahkamah yang berlaku antara Nur Aisyah binti Ahmad melawan Omar bin Yusof, pihak isteri telah memohon kepada mahkamah agar 70% daripada harta arwah suaminya diberikan kepada beliau sebagai harta sepencarian, manakala bakinya iaitu sebanyak 30% diberikan kepada waris arwah suaminya sebagai harta faraid. Hal ini kerana pihak isteri telah menguruskan aset dan liability serta menanggung hutang-hutang arwah suaminya. Kesimpulannya, pihak mahkamah telah menerima permohonan Nur Aisyah binti Ahmad agar 70% daripada harta arwah suaminya diserahkan sebagai harta sepencarian dan 30% diberikan kepada waris yang berhak sebagai harta faraid. Kes ini sebenarnya jelas menunjukkan bahawa pihak mahkamah bukan sahaja menentukan hak harta sepencarian berdasarkan takat usaha pihak suami dan isteri, tetapi juga berdasarkan situasi. Merujuk kepada kes di atas, pihak mahkamah telah bersetuju dengan permohonan yang dibuat oleh isteri kerana telah menguruskan aset dan menanggung hutang-hutang suaminya. Yang ketiga, tuntutan yang melampaui batas. Selain mengaplikasikan nilai keadilan, tuntutan-tuntutan yang berbau melampaui batas juga perlu diambil kira kerana perbuatan melampaui batas merupakan sesuatu yang ditentang oleh prinsip agama. Terdapat juga kes mahkamah yang melibatkan sesuatu tuntutan yang melampaui batas seperti kes antara Maimun binti Muhammad Zain lawan Muhammad Azmi bin Muhammad Said. Tuntutan yang dibuat oleh penuntut adalah seperti wang pampasan, allowance, wang tabungan tamat perkhidmatan dan kereta sebagai harta sepencarian. Sekiranya dilihat pada tuntutan yang dibuat, dapat dilihat bahawa terdapat unsur-unsur melampaui batas. Oleh itu, pihak mahkamah telah menolak permohonan si penuntut kerana sebahagian tuntutan tersebut tidak termasuk dalam harta sepencarian. Perkara ini menunjukkan bahawa Badan Perundangan negara kita amat menitik beratkan soal keadilan. Sebagai penutup bagi kajian ini, agama Islam amat menitik beratkan soal pembahagian harta tanpa mengikut jantina. Dalam surah An-Nisa ayat 32 ada menyebut bahawa setiap harta yang telah diusahakan bagi kaum lelaki dan perempuan mempunyai bahagian mengikut perkara yang telah diusahakan. Walau bagaimanapun, umat Islam mestilah memahami dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan serta mengikuti proses yang betul dalam menuntut hak harta pencarian. Secara ringkasnya, perkara ini memberikan impak yang positif kepada umat Islam kerana ianya menjamin keadilan dan mengelakkan konflik daripada berlaku antara pasangan suami isteri. Oleh itu, masyarakat Islam khususnya kepada mereka yang sudah berumah tangga wajar didedahkan ilmu yang berkaitan dengan
hak harta pencarian. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.